masa Datuk ambil alih jawatan Menteri Besar tu, pada masa itu saya dengan rakan-rakan menengokkan banyak tekanan terhadap Datuk sebagai Menteri Besar, mengatakan Datuk ni bukannya sebenarnya Menteri Besar tapi keluarga, abang ke adik ke yang begitulah yang memainkan peranan. Cuba Datuk ceritakan sikit pada masa itu apa yang berlaku. Tok Mat, cerita lama. Orang kadang-kadang dia tak dapat tanduk telinga boleh kan. Jadi itulah dia. Memang orang tak sangka. Saya sendiri pun tak sangka saya jadi Menteri Besar. Saya tak pernah mimpi pun saya jadi Menteri Besar. Tapi yalah, ini semua dah kena Allah Ta'ala. Saya diminta untuk balik Negeri Sembilan, menubuhkan semula UMNO bahagian Gombau yang 43 tahun digantung, menubuhkan semula dan akhirnya bertanding di Rantau dan diberi mandat untuk mentadbir Negeri Sembilan. Maka banyaklah yang tak setuju, banyak yang kata saya daripada terjun daripada atas. Itu bukan semua kehendak kita, bukan kehendak saya, dan macam-macam cerita lah. Dan saya minta supaya cerita abang saya, Datuk Azman kan, jadi Setiausaha Badan Perhubungan. Dia Setiausaha Badan Perhubungan saja. Dan pada masa itu ke atau masih atau macam mana? Masa itulah. Sekarang tak ada lagi dah. Dan saya minta dia kerana saya nak fokuskan kepada pentadbiran. Pentadbiran penting kerana kita dah jadi pentadbir negeri tersebut, Negeri Sembilan. Saya kena pastikan bahawa saya tak pernah kerja kerajaan. Saya all the while saya kerja dengan swasta. Saya tak ada pengalaman kerja kerajaan dan saya perlu, seperti yang saya sebut mula-mula tadi, kita mesti mempunyai ilmu, cepat untuk ambil ilmu dalam kita mentadbir kerajaan. Saya nak tahu selok belok dia. Jadi politik ni saya minta, saya katakan dengan abang saya, you manage it, tolong saya sebagai setiausaha je, bukan ada gaji pun. Sebagai setiausaha perhubungan dan bersama-sama dengan saya, kerana nak uruskan juga parti pun kena urus juga. Jadi biasalah orang cakap macam-macam kan. Orang bercakap tu nak buat macam mana kan? Kita nak buat macam mana. Negeri Sembilan ni macam itulah politik dah daripada dulu. Tapi sekarang benda tu saya rasa dah reda lah, ataupun tu dah tidak ada lagi cakap-cakap yang macam tu. Tak ada lagi dah. Dan keadaan pun dah berubah. Dan Datuk pun dah lebih banyak pengalaman dah untuk mentadbir sebuah negeri. Boleh lah. Boleh lah sikit. Jadi balik Datuk kepada infrastruktur ataupun prasarana. Tadi Datuk sebut tentang jalan Bukit Putus. Saya dengar ada satu terowong besar di Negeri Sembilan tu. Terowong pasal air. Mungkin Datuk boleh cerita sikit? Terowong air. Terowong air ni tu man, kita buat. Saya cerita latar belakang dia lah. 2005 dan juga masuk 2006 kita jatuh terduduk Negeri Sembilan. Kita betul-betul jatuh terduduk disebabkan oleh kemarau. Kemarau yang telah pun memerangkap kita. Kita di daerah Seremban tak ada air. Sebab empangan Talang di Kuala Pilah, empangan Kelinci di Kuala Pilah dan juga empangan Trip, tiga empangan ni kering. Sungai kering. Kita terpaksa hantar air dengan lori. Kita terpaksa beli air daripada Selangor, terpaksa beli air pada Johor, terpaksa beli air pada Melaka. Masa itulah kita tahu siapa kawan yang betul. Minta beli air, dia jual air mahal-mahal. Tak apalah, dia punya turn besok ada ni. Allah Ta'ala tu kayu kan. Besok kita ada air banyak, besok kau boleh pula air dan tapi itulah ceritanya. Kita budak-budak pegawai-pegawai ni, dia ingat empangan trip yang paling besar sekali 110 meter dia punya tahap maksima. Dia ingat 90 meter kritikal. Dan dia kata kalau turun pun tahap 90 meter ni, empangan tu ada lagi 90 meter dan kita boleh bertahan, dia kata dalam masa 4 ke 5 bulan. Maknanya banyak lagi air lah. Banyak lagi air. Tapi dia tak sadar dan kita tak sadar bahawa setengah empangan tu hampir 50 meter dah banyak lumpur, tak ada air. Sebab dah lama kan, dah ditambah sudah pasir dan juga lumpur. Selut selut. Jadi tak sampai 2 bulan air dah kering, turun. Jadi dah tak ada air. Jadi kita kelang kabut lah. Betul-betul kita jatuh terduduk. Itu sebabnya belajar daripada tahun 2006 tu, kita betul-betul krisis air. Krisis air yang amat teruk sekali. Tapi Alhamdulillah lah, rakyat Negeri Sembilan sama-sama
Itu sebabnya kita telah pun membuat keputusan bahawa kita memerlukan pertolongan daripada kerajaan pusat. Sebab kita tak boleh sendiri tak boleh. Kerajaan Negeri Sembilan tak mampu untuk buat infrastruktur air, nak buat infrastruktur air ni, nak buat empangan, nak buat loji, nak buat ganti pipe. Pipe di Negeri Sembilan semua pipe lama. Dah 40 tahun pipe asbestos ni. AC tu, pipe AC yang pakai asbestos dulu. AC simen tu, simen dah tak ada, tinggal bonang je lagi dalam tanah tu. Sekarang ni nak tukar dan buat empangan. Kita berjaya dah sekarang. Di Gombau kita buat empangan batu hampa, dan di Jelobu sekarang kita buat apa yang dipanggil sebagai empangan Kenabui. Kita empang Sungai Kenabui. Sungai Kenabui ni hulu Sungai Pahang. Jadi air banyak situ. Datuk Dan kata, Menteri Besar Pahang kata air dah banyak, kita empang air dia. Ambil sikit lah. Jadi air ni, empangan ni merupakan reticulation dam. Air ni yang kita simpan, kita tak ambil dari situ. Kita ambil di bawah, kita pump. Dan Negeri Sembilan ni dia ada gunung tadi kan. Jadi kita tobok lah lubang daripada Kuala Kelawang sampai ke Seremban. Kita buat macam smart tunnel. Berapa kilometer tu? 5.5 kilometer panjang, besar dia punya terowong. Sekarang ni dah berapa peratus yang dah siap lah? Dah siap semua dah. Dah siap dah. Kita nak tunggu loji dan juga pipe disambungkan saja. Jadi agaknya bila yang air tu akan mengalir masuk ikut terowong tu? Ujung tahun ni. Kita jangkakan patutnya itu dah pertengahan tahun ni dah siap dah. Tapi ada satu stage lagi yang dia orang pasang pipe tu belum siap. Pipe ni besar-besar, 1.7 meter diameter dia. Jadi besar. Kita nak pump air daripada petasih di hiliran empangan Kenabui itu. Kita nak pump dan masukkan dalam terowong. Dia akan turun melalui graviti dan sampai ke empangan Sungai Trip yang sedia ada. Di empangan Sungai Trip ada satu loji Sungai Trip namanya, yang mempunyai kapasiti 65 juta galen satu hari. Dia boleh proses air berhasil 65 juta galen satu hari. Di daerah Seremban tu, Mat, sebabkan pembangunan yang pesat, sekarang ni pada satu-satu ketika setiap hari kita memerlukan 70 juta galen satu hari. Tak cukup. Maknanya kita tak cukup 5 juta. Itu sebabnya ada kawasan yang tinggi-tinggi, yang tekanan dia rendah, malam-malam boleh dapat air. Tapi bila siap hujung tahun ni, loji yang baru, kita banner satu loji baru, iaitu di tak jauh pada loji yang ada sekarang. Kita panggil loji Ngoi-Ngoi, kampung asli Ngoi-Ngoi lah. Dia mempunyai kapasiti pula boleh mengeluarkan, memproses air sebanyak 50 juta galen satu hari. Jadi 70, 50, ada 120 juta lah. 120. Dan keperluan 70. Jadi yang lebih tu nanti? Lebih tu nanti ada kawan-kawan nak beli air, kita jual. Masa tu pula kau nak beli air dan ni. Datuk, ini satu contoh lah pasal kita menengok negeri jiran pun kalau dalam syarikat ini dikatakan capex lah ni. Ini capex. Banyak perbelanjaan modal lah. Perbelanjaan modal, kita buat empangan, buat loji, itu capex lah. Kita minta, saya 2006 kita belajar, dan 2008 Negeri Sembilan tu, Mat, adalah negeri yang pertama sekali menggubal kita punya enactment air negeri. Kita bersetuju dengan Kerajaan Persekutuan untuk kita bekerjasama. Tengok satu jalan highway Bukit Putus, satu lagi yang terowong untuk air ni. Apa lagi Datuk projek yang besar di Negeri Sembilan ni untuk demi pembangunan rakyat negeri? Macam-macam tu, Mat. Sebab yang paling penting sekali untuk negeri kita membangun, dia adalah infrastruktur jalan raya. Itu sebab kita banyak menumpukan usaha dalam rancangan ke-9, rancangan besar ke-10, rancangan besar ke-11. Kita masih lagi menumpukan kepada mempertingkatkan infrastruktur jalan raya kita. Sekarang ni kita tengah upgrade jalan di Bukit Putus, dan kita dah berjaya buat 50% middle ring road. 50% dah siap dah. Jalan nanti bila dah siap, apa yang akan jadi tu? Apa kemudahan? Jalan middle ring road ni dia dapat mengelakkan orang dulu terpaksa kalau nak pergi Ampangan daripada Seremban ataupun daripada Bukit Sedang, nak pergi Ampangan kau nak masuk Pekan Seremban. Tak ada jalan lain. Sekarang ni kita buat middle ring road daripada Bukit Sedang nak pergi Ampangan sekejap ya, 10 minit. Dia bypass lah. Bypass Seremban. Dan kita akan siapkan lagi 50%. Baru-baru ni kita dah
luluskan dia punya alignment jajaran baru dia untuk sambung ikut Sikamat, ikut Temiang dan keluar dekat Jalan Labu Lama. Kita nak alihkan pula ataupun nak buat satu lagi rumah tol, sebab tol di Seremban tu pagi, petang, siang, malam jam. Kita buat tol baru, dan besok orang kalau dapat masuk tol tu, dia nak pergi ke Jalan Kopilah, dia tak payah turun, dia turun masuk Medan Ring Road, dan terus tak payah melalui Seremban. Dan kita juga nak sedang membina jalan menaik taraf, jalan 4 lorong daripada Senayan nak pergi ke MSTEC sampai ke LIA. Dan kita ada satu telah pun diluluskan, nak membina highway baru daripada KLIA ke Seremban. Kita nak sambungkan KLIA Seremban, Seremban Lekas, Seremban Kajang. Lekas dah siap dah, jalan baru raya daripada Kajang ke Seremban. So kita nak sambungkan nanti, orang kata nak pergi, dia pergi ke KLIA, terus pergi ke Lekas, sambung dengan Lekas, dan itu dijadikan sebagai outer ring road. Kita ada middle ring road, kita ada outer ring road. KLIA ni dia tak jauh sangat untuk dengan Seremban. Jadi daripada segi nak menarik pelaburan asing lah katakan, itu satu plus point kan. Itu yang kita buat pun. Kita nak supaya bila dah ada KLIA Expressway ke Seremban besok, sebenarnya KLIA itu airport Negeri Sembilan. Jangan marah airport Negeri Sembilan 10 minit daripada Seremban ke KLIA nanti. Mungkin lebih jauh daripada Seri Pentas ni nak ke KLIA. Ya. Jadi itu nanti Datuk pasal dulu daripada sektor korporat, saya nak alih sikit dalam usaha menarik pelaburan asing. Pengalaman Datuk dulu sebagai CEO dekat Mercedes-Benz, kalau tak silap saya juga wakil Asia Pasifik ya. Jadi setakat mana itu membantu menarik pelabur asing ke Negeri Sembilan? Kita tahu apa kehendak pelabur. Macam saya dulu, Sakan Karis, syarikat saya melabur sampai ke Australia, sampai ke Taiwan, sampai ke Hong Kong, sampai ke mana-mana. Dan kita bersama-sama kadang-kadang dalam corporate sector ni, kadang-kadang kita bercakap, kita berbincang nori macam mana kita nak pergi melabur, keadaan macam mana kita boleh letakkan kepercayaan kita kalau kita nak bawa modal kita. Yang paling penting tu man is, dia orang tengok ialah kestabilan negara. Dia tak kisah, kestabilan negara lah yang akan menjadi keutamaan dia, kerana dia kata dia nak letakkan modal di situ, dia nak pastikan supaya modal dia selamat, dan dia boleh bawa balik keluar modal dia dengan keuntungan sekali. Tak ada mana-mana syarikat yang akan melabur di negara yang tak stabil. Jadi alhamdulillah negara kita stabil. Dan yang lain-lain tu infrastruktur lah, produktiviti rakyat dia. Dia orang tengok cost labor macam mana dan production macam mana. Dia akan tengok. Orang tak payah datang ke Seremban sekarang. Daripada New York dia boleh tahu mana Negeri Sembilan. Itu sebabnya saya selalu tekankan supaya produktiviti kita naikkan, infrastruktur kita dan macam-macam lagi. Orang boleh menilai kita. Dan banyak sekarang syarikat datang melabur ke Negeri Sembilan. Walaupun Negeri Sembilan kita tak ada koridor-koridor, tak ada apa-apa, tapi alhamdulillah 2011 kita merupakan negeri keempat terbanyak menerima pelaburan dari sektor perkilangan. Tahun lepas kita menerima banyak juga. Sebab saya letakkan KPI daripada tahun 2005, Negeri Sembilan mesti mendapat sekurang-kurangnya 1 bilion ringgit pelaburan baru dalam sektor perkilangan untuk menentukan kita dapat tumbuh ekonomi kita lebih daripada 5%. Dan setakat ni yang KPI yang Datuk sebut ni yang setiap tahun dapat 2011 6 bilion. 2012 walaupun iklim ekonomi dunia pelabur tak rancak apa semua, kita dapat pelaburan baru sebanyak hampir 3.2 bilion. Alhamdulillah. Datuk, minta maaf, kita berhenti dulu untuk kali yang kedua dan terakhir, dan kita akan sambung sebentar lagi.